Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati sahabat fadilah Tuan Imam Encik Zulkifli, yang dikasihi Tuan Pengerusi, ahli-ahli Jawatankuasa Surah An-Nur, yang berbahagia tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, terdapat sebuah hadis yang agak panjang, di mana hadis ini sangatlah dikenali di kalangan alim ulama. Ada juga di kalangan hadis Nabi ataupun antara hadis Nabi tidak menjadi catatan rasmi bagi sekalian ulama. Namun hadis yang bakal kita bincangkan dalam kuliah pengajar ilmu malam ini insya-Allah adalah hadis yang sahih, hadis yang masyhur, termaktub dalam kitab-kitab utama kalangan ulama zaman berzaman. Yang terkini termaktub hadis ini adalah kitab Al-Hadis Kelebihan Ilmu dan Ulama yang telah disusun oleh Al-Marhum Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zamzam. Dalam kitab yang lain, hadis ini termaktub dalam kitab seperti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Hadis ini memperkatakan tentang betapa penting menuntut ilmu. Hadis ini juga berkaitan dengan kelebihan akibat kita menyampai dan menduduki ataupun menjadi penutup majlis-majlis ilmu. Mari kita tengok hadis tersebut yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Darda. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib wa innal 'ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis yang panjang tadi, walaupun sebahagian pada kita ada yang mungkin malam ni baru dengar dan insya-Allah baru akan mengamati maknanya, dan ada juga di kalangan tuan-tuan perempuan, khasnya ustaz-ustazah kita, tuan-tuan guru kita telah pun sedia mendengar hadis ini. Masing-masing kita akan dapat kelebihan mengamati ilmu. Walaupun biar lagi kita tak tengok terjemahan, syarahnya, perkataan ini adalah perkataan yang tinggi nilai. Selepas Al-Quranul Karim,
yang tinggi nilai adalah hadis-hadis Nabawi. Hadis Nabi ini terkandung dalam 3 bahagian. Satu, hadis yang sahih. Satu, hadis yang hasan. Satu lagi, hadis yang dhaif. Kesimpulan yang 3 jenis hadis ni masih lagi dianggap daripada zaman Nabi lah. Cuma dia ada kategori, umpamanya kategori A, kategori B, kategori C. Kenapa dia jadi begitu? Kerana para ulama bila dia nak cerita balik hadis ni, dia akan memastikan hadis tu betul sampai ataupun berasal pada zaman Nabi tak. Bila tak cukup syarat, contohnya orang yang nak menyampai hadis zaman berzaman itu mudah lupa, tak cukup syarat periwayat hadis, maka hadis yang dibawa itu akan jatuh grade, akan jatuh status. Alhamdulillah malam ini kita didedahkan dengan hadis yang sahih. Maknanya apa? Sebab kita beramal Quran, pastikan saya tuan-tuan, kita yakin dan beramal betul-betul hadis yang sahih ini. Kerana inilah jati diri orang yang beriman. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih atau kama qala. Kata Nabi, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Bila kamu berpegang erat dengan kedua benda ini, sesekali kamu tidak akan sesat. Itulah Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis Nabi yang mulia, termasuk insya-Allah hadis ini. Hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda tuan-tuan perempuan, dia adalah sahabat kanan. Artinya ada sahabat kiri lah. Masuk kiri ini tak selalu jumpa. Dia sekadar duduk tepi Nabi, peranannya tak lebih. Tapi nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk Abu Darda ni kanan, kerana mereka betul-betul berperanan. Walaupun begitu, Abu Darda dia masuk Islam lewat. Ada tumahan terhadap seorang periwayat hadis yang bernama Sayyidina Abu Hurairah. Golongan musuh Islam, khasnya orientalis, menuduh mana mungkin Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis nombor 1 kerana dia masuk Islam pada 7 hijrah. Lainlah kalau masuk Islam 1 hijrah, sebelum hijrah, masuk Islam di Makkah, maka relevan lah, logiknya dia banyak himpun hadis, sebar hadis. Ini tuduhan orientalis. Bukan setakat orientalis, bahkan orang anti hadis di tanah air pun menggunakan hujah yang sama. Mana boleh kuat hadis? Kerana hadis ni diragui, kerana banyak hadis datang pada Abu Hurairah. Memang betul Sayyidina Abu Hurairah ataupun nama sebenarnya Sayyidina Abdul Rahman, dia masuk Islam pada 7 hijrah, betul, selepas perang Khaybar. Tetapi mereka tertinggal hadis bahawasanya berlaku peristiwa dia jumpa dengan Nabi SAW, mengadu hal, aku ni walaupun minat hadis, minat ilmu agama, aku ni mudah lupa. Maka kerana doa Nabi lah, dia menjadi orang yang genius, orang yang bertambah aktif mencari ilmu agama, khususnya bab hadis. Kalau kita tengok hadis Nabi ni bukan sekadar percakapan Nabi, bahkan peristiwa yang berlaku di kalangan sahabat pun merupakan sebahagian pada hadis. Tingkah laku Sayyidina Abu Hurairah ialah dia pergi counter balik, dia pergi cari balik hadis yang dia tak dapat, sehingga akan diriwayatkan. Tingkah laku ini juga sama seperti Sayyidina Ibnu Abbas yang akan pergi duduk di depan pintu rumah-rumah sahabat, menantikan mereka keluar, lalu akan diajukan pertanyaan tentang apakah ilmu, apakah hadis, apakah ayat Quran yang kamu pernah dapat pada Nabi sebelum aku. Maka sebab inilah Sayyidina Abu Hurairah menjadi begitu gemilang. Sayyidina Abu Darda dia masuk Islam lewat, tapi mempunyai tingkah laku ataupun sikap yang sama. Persoalannya tuan-tuan perempuan, kenapa Sayyidina Abu Hurairah sebelum dia jadi penuntut ilmu, pejuang Islam, sahabat kanan, dia lewat? Patutnya awal lah. Ini kerana dia nak tengok dulu Nabi ni nak buat apa di Madinah. Dia nak tengok dulu Nabi ni betul tak pemimpin yang baik, betul tak bawa agenda agama yang mensejahterakan.
Tambahan lagi Abu Darda ni dia ada konflik of interest. Diriwayatkan dia berniaga berhala. Kalau dia masuk Islam awal, dalam stok rumahnya penuh dengan berhala, nak pergi tahu mana, buang mana. Jadi rupanya ada kepentingan. Di samping dia belum lagi sudi beriman, dia tunggu masa last, nanti aku nak tengok dulu. Rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagaimana yang ditokmahkan. Kawan baik kepada Abu Darda yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah, yang juga rakan bisnes, rakan minum teh tarik petang-petang. Bukan betul ni tuan-tuan. Maksud saya bersantai sekali, kawan akrab pagi, petang, malam. Abdullah bin Rawahah pilih masuk Islam. Abu Darda tak mahu pilih Islam. Menyebabkan Abdullah bin Rawahah sedih. Kawan baik tak sudi peluk agama yang baik. Nampak hadis sekalian, peranan kawan yang baik ni, dia bukan hal makan minum sahaja, bukan hal berseronok, hal bak nak selamat pada api neraka pun akan difikirkan. Demikian tuan-tuan dan saya, alhamdulillah, segala pujian pada Allah. Hadirin memiliki surah An-Nur seperti rumah kita yang kedua. Di sinilah saya faham tuan-tuan bertungkus lumus ibadat, cari ilmu. Wajah-wajah yang mulia ni lah sahabat malam, yang balik kerja cepat-cepat tolong apa yang patut untuk urusan agama ni. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala rahmati kebaikan yang sedang dilakukan oleh tuan-tuan perempuan. Dalam pada itu tuan-tuan perempuan dan saya, kita juga ada semangat, motivasi, aspirasi untuk terus mengajak keluarga sendiri, orang taman, penduduk Negeri Sembilan, penduduk Malaysia, semua sekali sama-sama kita melangkah kepada keredaan Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada terkena api neraka Allah. Peringatan pada hadis Nabi, islah nafsaka wa du'u ghairak. Islahlah, tajdid, perbaharuilah iman, kentalkanlah ibadat, buatlah kebaikan untuk diri dan juga untuk pihak yang lain. Inilah cita-cita kita. Sayyidina Abdullah Rawahah dia ada cita-cita ni. Sudah tentulah keluarganya selesai, dia nak ajak kawan baik, tapi kawan baik Abu Darda tak mahu. Sehinggalah pada satu hari dia buat satu helak. Dia tahu kawan baik dia ni keluar, tapi dia pergi ke rumah Abu Darda. Isteri Abu Darda pun nak kenal ni kawan baik. Datang kenapa ni? Saya nak jumpa Abu Darda. Isteri Abu Darda kata, suami saya keluar, tunggu kejap, nanti dia balik. Abdullah Rawahah dah tahu, tapi dia buat helak. Dia datang dengan seorang sahabat yang lain. Mungkin celah-celah itu isteri Abu Darda pergi ke dapur, goreng kopok leko, kemas katil. Masa ni lah Abdullah bin Rawahah masuk senyap-senyap. Dia pergi satu store, di situlah ada bahala, lalu dipecahkan semua. Habis musnah. Bila nak pecah-pecah ni bunyi bising. Isteri Abu Darda pun meluru datang, dia pun dah keluar. Ada orang ambil kawan dia pun keluar, lari pergi tempat lain. Tak lambat selepas itu Sayyidina Abu Darda pun balik. Bila balik, isterinya tayang CCTV, cerita balik ni tak ada orang lain dah. Ni kawan baikmu lah ni, tikam pada belakang. Memang bukti ada, tak ada orang lain, kawan baikmu lah yang buat ni, kawan baik abang lah yang buat ni. Abu Darda panas telinga. Apa punya kawan ni buat kasar hari ni? Sebelum dia nak pergi cari kawan baiknya ni, dia kata kenapa kau buat gini. Dia nak pergi selesaikan, dia pergi kutip dulu bahala-bahala. Sambil kutip inilah datangnya hidayah daripada Allah. Dia sedang kutip satu persatu, maksudnya kutip semua. Masa inilah dia terfikir, sampai bila aku nak kutip benda ni? Sampai bila aku nak sembah benda yang aku pahat, benda yang aku bina, bila mana dimusnahkan tak dapat bantu diri. Begitu akidah kita lah tuan-tuan perempuan yang kita yakini ini sampai mati, akidah yang benar. Tidak ada akidah lain selain daripada akidah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi, tidak ada ideologi ajaran agama yang dapat menyaingi ketinggian Islam. Lain pada Islam, bila menyembah yang disebut Tuhan, pastinya ada benda di hadapan ataupun disebut perantara. Kadang dalam perdebatan antara ajaran, mereka kata kami sebenarnya sembah Tuhan satu juga, macam Islam. Maka para ulama dan pendapat kita seperti Dr. Zakir Naik menyatakan, kalau benar Tuhan itu satu, yang disembah, yang dipuja, kenapa tak sama dengan Islam? Dari segi kamu kena letak perantara. Mereka kata kami percaya Tuhan satu. Contoh dalam Veda menyebut Tuhan itu satu. Tapi kenapa adanya perantara seperti dewa yang juga dijunjung umpama Tuhan? Diletakkan benda-benda yang kita istilahkan benda syirik. Kenapa tak direct pada Tuhan yang satu? Hanya Islam lah yang kita bincang. Dari segi kepahaman kita ini, akidah kita, bahawasanya Islam lah agama yang betul. Yang lain meletakkan sesuatu bermakna Tuhan telah diduakan. Lagi satu tentang bahawasanya Islam ini betul, tidak ada langsung gambaran terhadap Tuhan. Boleh tak kita gambar tentang Nabi Muhammad SAW? Rupa baginda macam mana? Adakah tinggi ataupun rendah? Badan gempal ataupun sederhana, kurus? Janggut Nabi macam mana? Jalan Nabi macam mana? Boleh tak kita gambarkan? Tidak salah. Apatah lagi kita gambar, kita imagine itu berdasarkan kitab seperti Syama'il Muhammadiyah. Kerana di situ disebut ciri Nabi. Nabi sebagai manusia kita tergambar, oh begini. Sebab itu tujuan ada hadis supaya kita terbayang. Kita tak mampu jumpa. Bayang terhadap baginda yang mulia itu adalah bayangan orang bertakwa, kerana teringat terhadap kekasih Allah. Akibat terbayang-bayang rindu pada Nabi sampai mimpi. Kerana sifat inilah, impian inilah, maka layaklah kita bertemu dengan Nabi SAW. Umpama terbayang ibu ayah yang dah meninggal. Ada orang hidup dengan ibu tanpa ayah, ada orang hidup dengan ayah tanpa ibu. Bila ayah cerita, mak cerita tentang ayah ibu ni, dia describe saja, dia cerita, tapi kita tak tengok terbayang. Kalau mak ayah pun kita terbayang, apakah salah terbayang Nabi Muhammad yang lebih mulia pada mak ayah? Namun Allah Subhanahu Wa Taala ada sesuatu yang tak dapat dibayang, cuma diimani je. Walaupun begitu, kesan kita percaya pada Allah, di mana dalam pelajaran akidah menyatakan berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu, apakah kamu dapat cari, apakah kamu dapat bayang, apakah kamu akan temui dengan khayalan sekalipun sesuatu yang sama dengan Allah? Tak akan berlaku, tak valid. Artinya apa? Allah tu maha hebat. Dalam ajaran lain pada Islam, kita melihat Tuhan ataupun wakil Tuhan ada tangan, ada kaki. Ada sebab kita bincang dari segi akidah. Jadi tengah orang yang dia tak faham, ini sudah ceroboh agama ni, tak, ni tempat kita, akidah kita. Demikianlah bagi orang yang faham, dan setengah yang bukan Islam tu dia tak faham, dia kata ni dah ceroboh, ni pembicaraan akidah kita. Demikianlah kalau pergi kuih gereja pun mereka akan cakap kepahaman mereka begitu, akan diadakan perbandingan. Memang kadang berlaku salah faham. Yang lebih menyedihkan, yang datang dengan kuliah baru, dia pula pergi provok. Tahu dah semalam ada penghinaan. Mana hina ni? Memang saya tak nafi, ada setengah kuliah dia meletak istilah bukan-bukan, dia pergi tohmah bukan-bukan. Itu memang Islam sendiri melarang, menyebabkan krisis akidah. Sekiranya orang Islam sendiri membuka jalan fitnah kepada penganut Islam dan agama Islam. Kesimpulannya, lain pada Islam menggambarkan Tuhan ada rupa. Abu Darda ketika ni terbayang ajarannya dengan Islam, yang mana lebih suci, yang mana lebih murni. Akhirnya dia nak pada Islam. Dia keluar rumah, di samping dia nak cari, nak tanya kenapa tindakan daripada Anwar bin Rawahah, dah terdetik aku kena jumpa Nabi SAW.
Dia pergi cari rumah Abdullah Rawahah, tak ada. Cari lagi lorong Madinah, tak ada. Akhirnya ditemui Sayyidina Abdullah bin Rawahah sedang bersembang dengan Nabi SAW. Kiranya boleh jumpa dua orang serentak. Tapi kelibat dia datang tu nak smackdown dulu. Aku nak selesai tu. Janganlah kasar macam ni. Kalau nak ajak masuk Islam pun sembang elok-elok, jom kita pergi makan toyab dulu. Lepas tu ajak isteri orang masuk Islam. Ni datang buat helah atau semua ni, dia mengamuk. Dia datang tu dengan muka geram. Masa ni lah Sayyidina Abdullah Rawahah jadi kecut perut. Aku kali ni kena belasah viral dalam TikTok ni. Kena belasah depan Nabi Muhammad pula. Jangan-jangan dengan Nabi Muhammad nanti dia belasah. Sayang kat Nabi. Masa ni lah dia mengadu, dia cerita balik pada Nabi apa dia buat sebelum itu. Nabi tersenyum. Nabi pun sebut, Al-Kamaqal Ja'a Yuslim, dia telah datang untuk masuk Islam, bukan buat benda lain. Tapi Abdullah Rawahah bimbang juga. Datang tu dengan tangannya, dengan kelibat nak marah ni. Bila datang depan Nabi, tak ada cakap apa-apa pada Abdullah bin Rawahah. Yang dia cakap hanya pada Nabi. Apa dia sebut? Islamkanlah aku ya Rasulullah. Legalah hati Abdullah Rawahah. Bukan kerana faktor takut dia belasah, tapi lebih kepada lega hati kerana usahanya dah berbaloi. Dalam tindakannya tadi, dia pergi masuk rumah masuk rumah Abu Darda itu langsung, bukan atas permintaan Nabi. Di sini tuan-tuan, kadang musuh Islam ataupun pihak yang cuba timbulkan keraguan, dia pergi heret, inilah Islam, inilah panggil orang Islam. Memang ada beberapa tindakan sahabat yang Nabi betulkan. Hadirin sekalian, inilah yang kita kena mengaji. Ada orang dia baca buku sendiri, dengar satu kuliah, dia terus bertindak. Tindakan yang itu boleh menyebabkan fitnah. Pernah berlaku di era Nabi muncul, sahabat kanan yang keenam penduduk Islam, itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bila dah dia declare masuk Islam, dia serta-merta masuk dalam Masjidil Haram. Dia pergi baca surah Ar-Rahman dengan suara yang nyaring, tanpa pedulikan musyrikin Mekah. Akhirnya dia belasah cukup-cukup, separuh mati. Sedangkan dia tak tanya sahabat, apakah ini Nabi lakukan? Apakah sahabat dan approach muncul begitu, dendangkan Quran? Dia bertindak sendiri, lalu berlakulah fitnah kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kembali tentang kisah Abu Darda. Bila mana dia masuk Islam, sudah tentu dia tinggal bahala, dia tak bina balik. Dia dah tinggal bisnes itu. Akhirnya Allah Ta'ala uji padanya, dia menjadi sahabat yang miskin, papa kedana, dalam keadaan yang cukup teruk. Dulu mewah, ada duit, orang tengok dia senang. Tapi bila masuk Islam jadi susah. Sehingga kan ada orang kata, kalau aku masuk Islam begini ke? Sahabat yang senang. Sudah tentu seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar pun orang senang sebenarnya. Tapi harta macam kita tuan-tuan ada untuk keluarga, untuk diri, dan tak lupa untuk fisabilillah. Namun sahabat seperti Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Abu Dhal Al-Ghifari, ini dikenali sahabat cukup papa kedana. Tetapi mereka tak bertindak mengemis. Mereka suka cara hidup macam tu. Tetapi yang dia anggap sangat teruk keadaan, yang riwayat hadis ni Abu Darda, tak ada pun rumah. Rupanya dia takut, kalau aku ada banyak duit, aku akan ulang balik benda jahiliah. Memang takkan beli bahala, takut lupakan akhirat. Akhirat keutamaan. Ini dia panggil prinsip diri dia. Kemiskinan yang sangat masyhur sampai ke zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab asalnya orang sederhana, tapi bila memerintah, dilihat sangat papa juga. Kerana dia takut kaya lebih, takut makan lebih, rasa selesa, orang bawah banyak tak selesa, dia malu dengan Allah. Ini prinsip hidup bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga kan dia kelihatan sebagai seorang pemimpin yang sering pakai pakaian yang penuh dengan compang-camping, yang penuh dengan tampung-tampungan.
Pada satu hari dia berucap depan rakyat di Madinah. Dia kelihatan memakai pakaian kain yang baru. Orang ramai duk perhati hari ini pakai dengan tampung-tampungan, pakaian sangat lusuh. Tapi kain ni nampak, kain ni macam berikat nilai 3 ni. Cantik satu macam. Bangun sahabat Salman Al-Farisi. Amirul Mukminin, sebelum Tuan meneruskan bicara, saya ingin tanya soalan. Di sinilah dalam kitab tertentu menghuraikan, walaupun hadis Nabi ni bab ibadat, bab keimanan, terselit bersama prinsip demokrasi ataupun sistem pemerintahan. Sebab wujudnya parlimen di dunia, rupanya inilah dia panggil babak parlimen. Walaupun berlakunya pencagahan pendapat di kalangan ulama Islam, apakah demokrasi daripada Islam, selain Islam ataupun tak berlaku pencagahan pendapat. Tetapi kebanyakan ulama semasa menghukum demokrasi ni memang betul bukan daripada Islam, tapi orang Islam kena manfaatkan demokrasi. Contohnya kita Negeri Sembilan, bukankah umat Islam terlibat dalam demokrasi, dalam pelbagai parti, dalam pelbagai pihak? Maknanya kena ada perlibatan orang Islam. Maknanya kalau orang Islam tak terlibat, boleh jatuh hukum berdosa. Kerana tanggungjawab kepimpinan pemerintahan adalah fardu kifayah. Tengok-tengok kita tak join. Banyak perbincangannya pula cara join, perjuangan apa. Tapi asalnya orang Islam kena terlibat. Tak ada orang Islam bertanding adalah boleh berdosa. Rupanya dalam sistem demokrasi kita nak hantar wakil rakyat peringkat 2, peringkat parlimen, adanya istilah blok pemerintah, blok pembangkang. Tujuannya apa? Check and balance. Rupanya di zaman Sayyidina Umar ada konsep ni, check and balance. Pemerintah dan yang diperintah, yang bersuara, mengukakan cadangan, yang mengawasi pihak kerajaan. Maka tindakan Salman ini mengawasi. Dia tanya, macam kita tengok secara langsung aktif bertanya. Rupanya sahabat dah buat. Tanya, wahai Amirul Mukminin, sebelum teruskan bicara, kain yang tuan pakai ni ambil mana? Maka jawab Sayyidina Umar, saya pakai ni kain daripada anak saya. Maka sidang parlimen bertanya lagi, buktikan. Semua orang boleh cakap untuk defend. Maka diminta saksi hadir bersama ketika itu anaknya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar, yang juga seorang periwayat hadis, bahkan penuntut ilmu yang setia di zaman Nabi SAW, bangun bawa bukti kain ini pada saya. Sayalah yang bagi pada ayahanda. Orang ni pun dapat sebenarnya semua itu, tapi takut Amirul Mukminin ada kain lebih. Apa masalah ada kain lebih? Apa masalah dapat peluang tertentu kerana dia duduk kapasiti yang tinggi? Hal ini sensitif bagi umat kerana amanah dah mula dicabut. Sensitifnya mereka bukan sekadar bak semayang, rupanya bak duit pergi ke mana? Tanya, pakaian ini daripada mana? Sumber halal ataupun haram? Ditanya. Inilah keperluan umat supaya wujudnya sebuah negeri, negara, dunia yang sejahtera. Urusan pemerintahan perlu juga diambil berat. Sebelum itu berlakunya perang Qadisiyah, perang Islam berdepan dengan kerajaan dunia, kerajaan Iran. Iran jatuh. Akhirnya wang ringgit, kekayaan dibawa ke Madinah, termasuklah kain ini. Lalu polisi kerajaan hadir pada rakyat. Masing-masing dapat kain. Anak Sayyidina Umar pun dapat kain, tapi kain itulah diberi kepada Sayyidina Umar. Orang tengok, oh, amanah betul lah pemimpin kami ni. Rakyat menangis tengok dia. Sayyidina Umar dalam kalamnya, aku tak berani makan daging. Pembantunya bernama Salim hidangkan daging dengan pada duit dia, bukan duit haram. Duit pendapatan dia tolong beli daging, kerana Salim adalah pembantu. Menangis Sayyidina Umar, masakan aku boleh makan benda ni? Tak kala ekonomi Malaysia, orang ni tak boleh makan daging dengan mudah, aku boleh makan. Tak patut Umar begini. Sehingga kan dia kata kalam yang lain, kalau seekor kambing jatuh dalam sungai pun, Umar inilah yang akan diheret ditanya di akhirat kelak. Allahu Akbar. Kalaulah di kalangan kita ada pemimpin begini, yang bukan semata-mata bijak bercakap, bijak pencaturan ekonominya,
bijak bincang bab politik dan sebagainya, tetapi jauh pada agama satu malam takwa. Tapi bab ekonomi bijak, politik bijak, agama pun mahu dan bijak. Ini satu pemimpin yang tak boleh kita abaikan. Dan satu seginya pula, tuan-tuan lebih arif sebagai umumnya, kerana ini satu keperluan dalam agama, hukum fardu kifayah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat kepada siapa Nabi kata, kepada orang Islam, kepada para pemimpin. Antaranya lagi, kalaulah bab ekonomi tak berbijak dan tak pandai, dia boleh sediakan pegawai ekonomi. Bagaimana urusan tanah, urusan pentadbiran dia tak bijak. Tetapi para pemimpin kita kasih itu ada agama, solat jaga, hukum hakam jaga, ada cita-cita Quran dan sunnah dan sebagainya. Agama dia sayang sungguh dan buktikan. Walaupun yang lain dia tak bijak, dengan agama, agamalah yang akan membijakkan dia. Agamalah yang akan menyelamatkannya. Dengan agamalah dia akan jadi orang yang terbaik. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia takut pada Allah, orang respect pada dia, orang menangis. Dalam keadaan ini, Sayyidina Umar pula menangis pada Abu Darda. Dia anggap aku ni dah susah dah. Kan orang pun menangis kerana Umar pula pergi menangis pada Abu Darda. Dia pergi rumah kawan. Kenapa jadi begini ni? Kau nak pergi teruk pada aku ni. Aku ni style aku. Kau apa hal ni? Tak kau sedap ni? Dia jawab, aku memang suka begini. Aku selesa. Berlakulah dialog. Jangan senang mati, selesa apa? Rumah tak ada apa. Macam kita duduk surah Nur ni kan, ada tak barang kan? Kenapa tak ada barang ni? Sebab kita nak semayang, nak buat kuliah ilmu. Takkan letak katil kan? Ibarat rumah Abu Darda tak ada apa-apa, kosong. Ini pun ada barang lagi. Pakaian yang ada selai yang dipakai tu, sehingga akan dikatakan dia berkongsi dengan isteri. Kan dalam rumah tu berkongsi sebagian pakaian tu. Dan isteri Abu Darda seronok keadaan ni. Kalau kita lah apa suami aku ni kedekut sungguh, tentu ada perbincangan segi syarak. Orang zaman kita tak ditiru bab tu. Zaman itu tak apalah. Kan tak macam hari ni, pakaian, elektrik ni keperluan hidup. Tapi bagi si Abu Darda, dia kata tak apa, saya selesa macam ni, dua-dua selesa, tak ada hal. Sehingga bila mati Abu Darda, datang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemerintah sahabat Nabi yang memerintah di wilayah Syam. Wilayah Syam ni utara Saudi. Syam berbeza dengan Madinah, berbeza dengan Mesir, berbeza dengan Iraq. Kerana di Syam agak mewah, kerajaan yang pendapatan lebih. Approach kerajaan mewah. Kerana kalau kita kata kerajaan yang bergerak ni ada tweet, ada pengawal, nampak haibat. Kata Sayyidina Muawiyah, kami begini kerana duit kami lebih. Kami tak ambil bendahara, maksudnya ini hasil kerajaan ini. Macam kita kata pula di Malaysia dan umumnya, kalau Negeri Sembilan, Kedah, Selangor, kita kata Selangor income lagi lebih, hasilnya lebih. Jadi keadaan Selangor lain, negeri kita lah lain. Dalam hal yang tadi, Sayyidina Muawiyah pun pendapatan lebih. Jadi dia datang jumpa isteri Abu Darda, nak pinang isteri Abu Darda. Maknanya apa? Isteri Abu Darda pernah hidup susah, mati dah suami. Kali ni akan jadi isteri pemerintah di wilayah yang mewah. Takkan tak mahu? Apa jawab isteri Abu Darda? Dia kata, biarlah saya bangkit di akhirat nanti sebagai isteri Abu Darda. Itu sudah memadai. Nampak tuan-tuan? Begitu cinta mereka pada akhirat, begitu kasih mereka pada suami mereka yang soleh. Masing-masing hidup dalam ketaatan kepada Allah yang lebih didahulukan daripada kepentingan duniawi. Baik, berbalik pada dialog Sayyidina Umar dengan Abu Darda. Sayyidina Umar menangis depan dia. Mahu tak aku nak cari peruntukan khas daripada Baitul Mal, bagi tetap pada kamu. Kan kesian tengok ni. Tak apalah kamu tak banyak duit, tapi dapat yang tetap hajat anak bantu ni. Muka merah Abu Darda. Jangan kau heret aku pada fitnah. Kerana sudah banyak manusia tenggelam dengan dunia. Aku tak mahu menjadi seperti mereka. Biarlah keadaan aku ini
aku tak ada hal. Maksudnya tak apa. Lalu ditawarkan satu jawatan, kalau kamu tak jadi mahu terima Baitul Mal, boleh tak kamu tolong aku, kamu jadi sebahagian pada kaki tangan kerajaan di Iraq, pergi tolong di sana untuk kerja Islam juga ni. Apa jawab Abu Darda? Carilah orang lain, kerana kalau aku pergi sana, aku takut tenggelam dengan dunia juga, kerana ada jawatan. Pas stand dia, panggil dia tak mahu. Tak mahu lagi. Dia kata, aku macam ni. Macam tu juga tuan-tuan. Walaupun di kalangan orang berilmu hebat, ilmu agamanya, tak juga semua boleh bak jawatan ataupun politik. Ada dia memang tak boleh. Dia memang kalau letak di situ jadi masalah balik. Walaupun saya sebut tadi prinsip umum kena ada agama. Ada orang walaupun dia imam, dia ustaz, dia kiai, tapi dia sangat lemah dari segi siasat. Kan? Dia tak boleh. Nak cakap apa kat parlimen pun tak boleh, nak rancang mesyuarat pun tak boleh. Maka kena cari orang yang lain. Hal ini berkatakan ulama seperti Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang bertajuk Ahkamus Sultaniyah. Sudah masuk insya-Allah. InsyaAllah kita berhenti sekejap, sambung sedikit selepas. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung sedikit lagi. Abu Darda menolak perlawanan itu kerana dia takut terlibat dengan jawatan di peringkat pemerintahan yang tinggi. Tidak dinafikan jika sahabat ada mempunyai ilmu agama dan memang aktif dalam pemerintahan. Sudah tentulah seperti Khulafa Ar-Rashidun, seperti sahabat yang memang terkenal dengan siasat politik yang hebat tanpa melupakan panji-panji Islam, seperti Sayyidina Amr bin Al-As. Dialah pemerintah yang sangat masyhur di wilayah Mesir. Akhirnya dalam dialog itu
Sayyidina Umar bin Khattab pujuk lagi, tolonglah aku, kalau kau tak mau jawatan kerajaan, tolonglah benda lain, iaitu kaulah jadi guru agama di sana. Akhirnya dia pun sudi dan akhirnya dia balik juga ke Madinah. Dikatakan dia bertugas di sana selama 3 tahun sahaja. Dan akhirnya tuan-tuan, kerana masa tak sempat, cara hidup Abu Darda, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Abu Dhal Al-Ghifari ini ada diulas oleh ulama-ulama dan bidang ekonomi. Bukan setakat itu, dalam tafsir pun ada ulasan khusus cara hidup mereka. Kenapa ada dalam tafsir? Kalau ekonomi akan saya sebut, kerana dalam tafsir dia cerita balik cara hidup mereka ini, tentang bila tiba ayat-ayat dunia akhirat akan dikait dengan cara hidup mereka. Contoh orang yang tak tenggelam dengan dunia, baik itu terheret dalam kitab-kitab tafsir. Contoh yang dekat dengan kita seperti tafsir Al-Azhar. Ada setengah masjid surah ada tafsir Al-Azhar. Siapa yang karang? Profesor Dr. Hamka. Dia masuk cerita ni. Abu Zar, Abu Dhal Al-Ghifari, semua nama tadi tu, mereka ni adalah tokoh ekonomi. Kerana bila orang tanya mereka kenapa mereka hidup terlalu susah, mereka kata, kalau boleh, orang ni pun macam kami lah. Yang berhak untuk ada duit lebih, menentu kewangan adalah kerajaan. Ini kala mereka. Sedangkan kala mereka ni dalam sejarah Islam pernah berlaku satu isu pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Kerana dua orang, mereka tak pernah duduk zaman Nabi. Mereka tak pernah dengar ucapan sahabat lain. Mereka pergi dengar ucapan tokoh-tokoh ini. Lalu tiba-tiba dalam keadaan ada pendapatan, ada duit selesa hidup, upah 360 darjah, jadi macam dia orang ni. Kalau sahabat ini tak apa, hebat. Yang lain tu jadi terseksa isteri, terseksa suami, jadi melarat. Apa peringkat mengemis. Akhirnya Sayyidina Osman bin Affan kata, kawan, untuk diri kamu mungkin sesuai. Kalau vokal dia ceramah macam ni, akhirnya sampai orang tersilap faham jadi macam kamu. Tapi perdalian Abu Darda, Abu Zar tetap nak vokal. Bagi mereka ini penting. Akhirnya pada zaman Sayyidina Osman, mereka ni dikerahkan cara terhormat lah, terpaksa buat pentempatan luar Madinah. Ceramah lah di situ. Apa? Jadi isu ketika itu. Kata Profesor Dr. Hamka dan ulama-ulama bidang ekonomi Islam, dalam dunia dia ada ekonomi kapitalis, sosialis, ekonomi campuran. Sebelum adanya pembincangan abad ni, contoh ekonomi komunis, disebut dalam buku mereka The Manifesto yang ditulis oleh Karl Marx, rakyat kena sama, yang berhak lebih kerajaan. Dan ada negara Cuba, Soviet Union dulu, China, ambil pegang ekonomi komunis. Macam mana mereka boleh pegang antaranya? Kerana teori ini dianggap adil. Pendekatan ini menyelamat orang daripada ambil kesempatan. Tapi dari segi Islam, siapa usaha lebih berniaga, dia berhak dapat lebih. Siapa tak usaha tak dapat. Kerajaan cuma tolong mengawal je. Maksud saya ialah, waktu orang terpikat dengan komunis, rupa yang patut terpikat daripada ambil komunis, baik ambil sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi tak lupa beriman kepada Allah. Walaupun nampak macam adil dan komunis itu, tapi sebenarnya menindas. Tidak ada kepahaman percaya pada Allah, Tuhan yang satu. Akhirnya tuan-tuan dan puan, kesimpulannya, kerana masa tak sempat, begitulah latar hidup para sahabat, di mana mereka menjadi hebat di pemikirannya, kerana mereka ni dapat didikan pada Rasulullah SAW. Cuma ada perkara yang perlu dilihat pula keterangan dalam agama, supaya tak timbul salah faham bagi umat Islam. Biarpun begitu, kedudukan para sahabat adalah istimewa. Yang kedua tuan-tuan, Abu Darda telah meriwayatkan sebuah hadis di sini, antaranya, siapa yang menuntut ilmu kerana Allah, Allah Ta'ala akan memudahkan laluannya ke syurga. Siapa yang hadir kuliah ilmu, termasuk saya tuan-tuan, akan dipayungi oleh para malaikat. Artinya, kata ulama hadis, yang pertama memang malaikat tak ada sayap sekarang.
Yang kedua, mereka kata itu bahasa kias. Maksudnya para malaikat tolong doa pada kita, istighfar, kerana kita terlibat dalam majlis ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan terakhirnya, mari kita sama-sama untuk membaca surah Al-Mulk.